Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah. Subhanalladzi yusabbihu Subhanalladzi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. أما بعد قال المصنف رحمه الله الآية الثانية قوله تعالى ويقيمون الصلاة فيها مسألتان المسألة الأولى قال علماؤنا في ذكر الصلاة في هذه الآية قولان أحدهما أنها مجملة وأن الصلاة لم تكن معروفة عندهم حتى بينها النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني أنها عامة في متناول الصلاة حتى خصها النبي صلى الله عليه وسلم بفعله المعلوم في الشريعة وقد استوفينا القول في ذلك عند ذكر أصول الفقه وصحيح عندي أن كل لفظ عربي يرد مورد التكليف في كتاب الله عز وجل مجمل موقوف بيانه على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يكون معناه محدودا لا يتطرق إليه اشتراك فإن تطرق إليه اشتراك واستأثر الله عز وجل برسوله صلى الله عليه وسلم قبل بيانه فإنه يجب طلب ذلك في الشريعة على مجمله فلا بد أن يوجد ولو فرضنا عدمه لارتفع التكليف به وذلك تحقق في موضعه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah tuan-tuan, puan-puan, insya-Allah kita akan teruskan pengajian kita dalam tafsir ayat ahkam melalui kitab kita Ahkamul Quran. Kita akan sambung insya-Allah perbahasan malam ni, sambungan daripada perbahasan kuliah kita tahun lepas. Kan setahun dah kita ni. Dah. Last kali saya kuliah tahun lepas kan kat sini. Lama dah. Sebab tu saya tak pakai dah baju macam dulu sebab dah tahun baru dah. Alhamdulillah, berita baik tuan-tuan, kelas saya yang hari Jumaat dia ganti hari lain. Jadinya hari Jumaat saya tak ada kelas, saya kena rushing balik pada pejabat je. Saya sempatlah berpakaian dengan pakaian yang baik. Semoga Allah SWT jadikan tahun ini tahun yang baik untuk kita. Dan Allah izinkan kita untuk tutup tahun lepas dengan baik. Dan Allah izinkan kita untuk mulakan tahun baru dengan baik, bebas daripada maksiat, mungkar dan bid'ah. Saya tahu isu yang selalu orang akan bahaskan tentang masalah doa, dan kita akan sentuh malam ni. Menariknya, kebetulannya, dengan izin Allahnya, malam ni kita akan cerita tentang bagaimana seharusnya kita berinteraksi dengan nas-nas yang ada dalam Al-Quran dengan As-Sunnah. Baik, insya-Allah kita mulakan malam ni dengan ayat yang kedua. Kata pengarang kita, qauluhu ta'ala wa yuqimunas salah fiha mas'alatan. Baik, selepas mana minggu ataupun tahun lepas, dalam sesi yang lepas kita dah bincang tentang masalah al-ghaib. Kita kata alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Tak dengar? Macam mana ni? Saya kena pegang. Tahun baru ke apa ni? Saya punya kuliah sampai pukul 9, saya kena pegang macam ni. Allah musta'an. Baik. Selepas mana minggu lepas kita dah bincang tentang masalah apa yu'minuna bil ghaib pertama sekali. Dan kita dah bincang apakah ghaib yang dimaksudkan ataupun pendapat-pendapat ahli mufassir. Oh, jazakallah khair. Allahumma asqi man saqana. Bismillah.
tentang masalah ghaib, dan dia nak bersambung kepada ayat yang kedua, iaitu wa yuqimunas salah. Pertama sekali dia kata apa? Dalam ayat ni ada dua benda yang dia nak highlight tentang masalah wa yuqimunas salah. Apa dia? Pertama sekali tentang masalah perkataan as-salah ni. Dia nak tafsir tentang masalah perkataan as-salah. Pertama, al-mas'alatul ula, qala ulama'una fi dhikri as-salah fi hadhihi al-ayah qawlan. Ibn al-Arabi rahimahullah dia kata, menurut pendapat golongan ulama daripada kalangan mazhab Maliki, dalam masalah perkataan salah ada dua sudut ataupun dua pendapat dalam menafsirkan perkataan as-salah. As-salah apakah yang dimaksudkan dekat sini? Bila mana kita kata apa, zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, kitab Al-Quran ini hanya akan boleh menjadi petunjuk kepada orang yang bertakwa. Kita dah sebut dah dalam pembahasan yang dulu bahawasanya Al-Quran dia akan turun sebagai petunjuk, cuma dia tak akan jadi petunjuk untuk semua orang, bahkan hanya orang yang bertakwa sahaja yang mampu untuk menikmati ataupun menghayati Al-Quran itu sebagai huda ataupun petunjuk. Dan kita nak terangkan tentang ciri-ciri orang bertakwa. Kita dah sebut dah bahawasanya orang yang bertakwa, antara sifat dia yang Allah kata apa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang bertakwa mesti dia mampu untuk beriman dengan perkara yang dia tak boleh nak tengok dengan panca indera dia. Orang yang bertakwa, keimanan dia mesti dia mampu untuk bina keimanan dia tu bukan dengan benda yang dia boleh tengok, bahkan dia mampu untuk beriman dengan something yang dia tak boleh nak tengok, tapi berpada dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, ciri-ciri orang yang bertakwa apa dia? Selepas mana dia beriman, dia bertakwa kepada Allah. Sebab tu kita tengok mana-mana pun dalam Al-Quran, dia akan selalu gandingkan tentang keimanan dengan amalan. Sangat-sangat benda yang sangat-sangat mustahil ataupun sangat-sangat benda yang tak tepat bila mana kita cuba pisahkan dua juzuk ini, antara keimanan, kepercayaan, kefahaman kita dengan amalan kita. Bila mana kita percaya tapi amalan kita tak selari dengan kepercayaan kita, maka benda tu sangat-sangat pelik dan sangat-sangat orang panggil tidak diiktiraf oleh agama kita. Sebab tu kalau kita tengok dekat banyak dalam Al-Quran, Allah akan sebut innal ladzina amanu, kemudian wa amilus salihat. Innal ladzina amanu wa amilus salihat. Allah selalu gandingkan antara orang yang beriman, kemudian tak cukup takat beriman, Allah akan gandingkan innal ladzina amanu, selepas mana dia beriman, wa amilus salihat, dan amalan dia juga salih, amalan juga baik yang selari dengan keimanan dia tadi. Maka dalam ayat ni pun dia kata pertama sekali dia beriman, alladzina yu'minuna bil ghaib, kemudian selepas berkeimanan dilahirkan amalan. Apa dia? Wa yuqimunas salah. Baik. Apa dia kat sini? Ahaduhuma annaha mujmalatun. Perkataan as-salah di sisi orang Arab dipanggil mujmal. Mujmal satu istilah ataupun satu jargon yang ada dalam usul fiqh, ataupun kita kata, kita tahu dalam perbahasan ilmu syariat, antara ilmu yang paling penting ialah apa? Ialah usul fiqh. Sebab melalui ilmu inilah kaedah-kaedah ataupun metodologi untuk mengeluarkan hukum daripada sumber yang autentik, Al-Quran dan Sunnah, disusun dengan begitu rapi. Dan disebabkan ilmu inilah juga kita kata kita dapat melihat perbezaan-perbezaan pendapat di kalangan para ulama, disebabkan berbezanya cara dan metodologi yang diguna pakai oleh setiap ulama dalam mengeluarkan hukum. Baik. Maka mujmal ataupun mujmalah ini satu istilah yang terkenal ataupun yang pasti dilalui oleh setiap orang yang belajar tentang usul fiqh. Secara umumnya mujmal merupakan istilah merujuk kepada macam mana saya nak sebut? Mujmal ni benda yang kita tak nampak, dia mubham. Kalau dekat sini Syekh Abdul Karim Zaidan rahmatullah alaih, dia kata apa? Al-mujmal lughatan al-mubham. Dari sudut bahasa, mujmal ni benda yang kita tak faham. Maksudnya bila satu perkataan tu sebut tentang mujmal, benda ni mujmal, maka benda ni dia boleh ditafsirkan dengan banyak benda. Itu maksud mujmal. Satu perkataan dan dia boleh ditafsirkan dalam berbagai-bagai interpretation, maka dia salah satu sudutnya dia boleh panggil sebagai mujmal. Baik, sebab akan ada lagi satu, dia punya pair ataupun dia punya lawan dipanggil mubayyan. Yang mana benda tu dah terang, tak perlu lagi kita nak usik-usik dah. Akan ada benda tu juga. Dan kita akan tengok banyak seperti mana adanya ayat yang bersifat am, yang mana pair dia pada
khas. Yang mana ada ayat yang bersifat dipanggil apa? Mutlak. Yang mana dia punya lawan ni adalah apa dia? Muqayyad. Semua benda ni merupakan perbahasan-perbahasan dalam istilah yang ada dalam usul fiqh yang diasaskan ataupun yang diletak kepada oleh ulama-ulama kita untuk ajar kita macam mana kita boleh sampai kepada keputusan-keputusan fiqh seperti mana mereka telah sampai. Sebab tu saya selalu pesan dekat siapa-siapa yang saya bercakap bahawasanya untuk mengeluarkan hukum, untuk orang panggil memahami bagaimana satu-satu hukum itu dikeluarkan, tak cukup berpada dengan pengsahihan ataupun pendaifan hadis semata-mata. Ramai ada di kalangan kita yang mana bila dia tengok hadis ni sahih, maka dia kata hukum, boleh ambil buat hukum terus. Dan dia selalu berpada dengan orang panggil apa, kata-kata yang dituju, yang disebut oleh Imam Syafi'i rahmatullah alaih dan beberapa imam yang lain yang sama juga maksud dia, idza sahhal hadis fahuwa madhhabi. Bila sah hadis itu, maka itulah madhab aku. Sedangkan kita kena faham konteks ucapan itu. Ramai orang, ini hadis ni sahih, kita ambil hukum. Kita kata bila sebut tentang hadis sahih ataupun sahih daifnya hadis tadi, kita semata-mata hanya merujuk tentang soal narration ataupun periwayatan. Bila hadis tu sahih, maka kita mengatakan bahawasanya hadis itu memang sebenarnya datang daripada Nabi SAW. Sebab tu kalau kita tengok dalam ta'rifan hadis sahih itu sendiri pun, dia hanya sebut tentang apa? Dia kata apa? Naqlun an dhabi' an thiqatin an dhabitin min ghairi syudzudin wala illatin. Disebut tentang apa? Disebut tentang hadis bila sahih, maksud hadis tu ialah dia betul-betul diberitahu ataupun dilaporkan oleh orang yang thiqah, yang dhabit, yang kuat ingatannya, yang mana hadis ini tidak bercanggah dengan mana-mana hadis yang biasa, yang tidak ada syad dan juga tidak ada kecatatan yang tersembunyi. Itu sahaja. Maka bila kita sebut tentang hadis sahih, dia tidak memberikan kita kesimpulan yang komprehensif lagi. Maksudnya tak cukup bila tengok hadis sahih boleh buat hukum terus. Tak. Sebab apa tuan-tuan? Berapa banyak hadis-hadis yang sahih yang ulama-ulama tinggal walaupun dia tahu benda tu hadis sahih. Kadang-kadang sebab apa? Sebab kadang-kadang benda tu hadis tu sahih dari sudut periwayatan betul Nabi sebut, tapi hanya terpakai untuk golongan yang tertentu. Contohnya, hadis ni memang betul-betul Nabi SAW sebut, tapi dia sebenarnya hukumnya telah mansukh. Sebagai contoh, mansukh maknanya hukum dia dah tak terpakai. Hadis tu betul tak Nabi sebut? Betul. Memang Nabi pernah sebut benda tu. Maksudnya hadis tu sahih. Tapi adakah hukum dia masih lagi applicable? Kita kata tidak lagi applicable. Sebab dia mansukh. Contohnya. Maka sekali lagi kita katakan bahawasanya untuk sampai kepada keputusan hukum tidak cukup berpada dengan pensahihan ataupun pendaifan hadis semata-mata. Dia ada banyak lagi orang panggil cabang dan metod yang perlu dilalui oleh seorang yang nak memahami. Kalau kalangan kita nak cukup faham pun dah cukup bagus dah. Kan ada orang cita-cita nak jadi mujtahid. Cita-cita tak apalah, good luck lah. Tak apa. Cuma kita kata kalau setakat kita pun kita nak faham, tak boleh cukup dengan sahih tak sahih. Kalau dhaif, maudhu' selesai, kita buang siap-siap. Tak, kita letak tepi siap-siap. Sahih pun belum tentu boleh selesai masalah kita lagi. Sebab berapa banyak kita kata dalam Al-Quran, berapa banyak ayat yang sahih dari sudut riwayatnya memang sampai pada kita, tapi hukumnya tak terpakai dah. Dalam Quran Allah, kalau kita buka sekarang pun kita boleh jumpa lagi ayat Quran yang kita baca sampai hari ini yang cerita tentang bagaimana orang Islam contohnya tidak boleh minum arak melainkan waktu dia nak solat. Allah dalam Quran sampai hari ini kalau kita baca ada ayat yang kata ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang beriman, kamu tak boleh sembahyang dalam keadaan kamu mabuk sampailah kamu sedar balik apa yang kamu cakap. Maksudnya kat situ ayat dia nak kata apa? Kamu boleh minum arak dengan syarat kamu bukan sembahyang. Kalau nak sembahyang jangan minum arak, sebab nanti kamu akan mabuk tengah sembahyang. Ayat itu sahih ke tak tuan-tuan? Sahih. Maksudnya narrationnya betul, memang betul datang daripada Nabi. Tapi adakah hukumnya terpakai? Kita kata tak terpakai. Maksudnya hadis sahih pun belum tentu lagi. Maka benda tu yang disusun oleh para ulama. Ada macam ni juga, ada perkataan yang sebut mujmal, ada yang sebut sebagai muqayyad, ada yang sebut sebagai mutlak dan sebagainya, yang kalau kita ada masa tuan-tuan sangat-sangatlah beruntung kalau kita dapat belajar ilmu yang sangat berguna ini. Cuma bila mana Ibnu Arabi sebut annaha mujmalatun, diriwayatkan bahawasanya perkataan salah yuqimuna salah, benda ni mujmal. Maksud mujmal ni apa? Dia boleh macam-macam lagi. Sebab as-salah di sisi orang Arab sebelum Islam pun dia tahu dah perkataan salat. Bukan kata Nabi yang start ajar salat. Salat dalam bahasa Arab memang dah ada. Maka benda tu kita tak tahu salat apa yang ditunjukkan, yang Quran ni maksudkan.
Maka dia kata apa? Annaha mujmalatun wa anna salata lam takun ma'rufatan indahum hatta bayyanaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Maka solat yang kat sini dia orang tak faham pun. Apa maksud solat ni? Dia orang, benda ni tak ada di sisi dia orang. Solat yang kita buat hari ini sebelum Nabi sampai, benda tu tak ada di sisi orang Arab pada ketika itu. Sampailah Nabi sallallahu alaihi wasallam terangkan. Itu solat dia. Itu yang pertama. Maksudnya asal perkataan as-salah mujmal. Benda ni orang panggil apa? Benda tu tak boleh difahami dengan sendirinya. Bukan bila sebut solat dia orang terus tergambar solat ni rukuk, sujud, i'tidal dan sebagainya. Itu bukannya gambaran yang ada pada dalam otak orang Arab ketika itu. Sampailah Nabi ajar ini solat yang sebenarnya. Bukan dia orang reka-reka. Tak. Kalau kita kata contohnya perkataan duduk, Nabi tak datang untuk ajar maksud perkataan duduk pun semua orang tahu duduk tu macam mana. Tak perlu Nabi datang pun ajar bahawasanya duduk begini. Tak. Tapi bila sebut dalam Quran yuqimunas salah, mendirikan salat, salat yang dalam perkataan ni dia orang tak tahu apa maksud dia. Sebab salat yang di sisi syariat mesti kita kena kembali kepada sahibu syariah ataupun orang yang datang bawa syariat itu Nabi sendiri. Maka pertama sekali salat ni kalimah dia mujmal asal-asalnya. Yang kedua dia kata atsani annaha ammatun fi mutanawilis salah hatta khassaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi fi'lihi al-ma'lum fi syariah. Dan yang kedua salat ni am, tak kira. Salat ni yang dimaksudkan dengan yuqimunas salah dekat sini seluruh semayang. Tak kira semayang sunat baik, semayang fardu baik, apa-apa jenis semayang dia merangkumi semua. Semua benda yang tepat dengan perkataan salat maka termasuk dalam ayat ni. Sampailah Nabi sallallahu alaihi wasallam khususkan yang ni semayang sunat, yang ni semayang fardu, yang ni semayang pilihan dan sebagainya. Tu dulu yang mula-mula sekali. Maka Ibn Arabi kata yang mana yang dia prefer lagi. Ada dua benda, satu mujmal, tak faham ayat solat ni benda apa benda solat ni, melainkan sampailah Nabi ajar. Yang kedua maksud kat sini ada semua jenis solat, sampailah Nabi khususkan ini wajib, ini fardu dan sebagainya. Maka dia kata kat sini was-sahihu indi anna kulla lafzin arabiyyin yaridu mawridat taklif fi kitabillah azza wa jal mujmalun mauqufun bayanuhu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama sekali itu kaedah dia. Ibnu Arabi nak cerita ini ialah pendapat ataupun metodologi yang diambil. Dia kata apa? Kulla lafzin arabiyyin yaridu mawridat taklif fi kitabillahi azza wa jal mujmalun. Dia kata semua lafaz bahasa Arab yang mana lafaz ni datang untuk ceritakan taklif, nak ceritakan ada punya tanggungjawab. Kita tahu dalam Al-Quran, baik, dalam Al-Quran ataupun As-Sunnah ada ayat yang datang dalam keadaan nak cerita. Dia bukan nak ada arahan apa-apa, dia nak cerita aje. Tak? Ada yang cerita macam tu, biasa aja. Contohnya apa? Ayat yang cerita ni. Contohnya cerita Maryam lah. Maryam bila mana dia bernazar yang anak dalam kandungan ni, dan bila mana dia melahirkan Isa, dia kata apa? Bukan bapa kepada Maryam, silap. Mak kepada Maryam. Menazar, dia nak dapat anak lelaki. Bila dapat anak perempuan, dia nak wakafkan dekat masjid dan jadi servant kepada masjid yang kita tahu cerita dia. Dia kata apa? Inni wada'tuha untha wa laysa dzakaru kal unsa wa inni sammaituha Maryam wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Cerita dia. Cerita ni dia cerita macam mana mak kepada Maryam yang namakan. Mak yang kepada Maryam yang namakan Maryam ni dengan nama Maryam. Sebab dia kata apa? Wa inni sammaituha Maryam. Aku namakan dia. Dan ini cerita mak kepada Maryam ni tadi. Mak kepada Nabi Isa. Maka adakah kita kata ini adalah dalil menunjukkan sunat bagi ibu yang menamakan anak? Boleh tak kata macam tu? Kita kata benda ni tak jelas lagi. Dia bukan berbentuk arahan, bahkan dia berbentuk cerita. Dia bentuk cerita. Belum tak nampak lagi arahan dia. Sebabnya saya ada pengalaman dekat Saudi dulu. Saya waktu saya dapat anak, saya kat sana, anak saya mak jelah anak saya kat sini. Nah, saya pun tak tahu anak saya dah ada anak waktu tu. Ya, saya tengah dalam kelas waktu tu, tengah pening-pening, tengah menyampah dengan syekh kat depan lamanya bila nak habis kelas ni. Tiba-tiba masuk mesej dalam handphone. "Oi, hang ada anak dah?" "Oh, iya ke?"
Bapa pun tak tahu dia ada anak. So bila sembang dengan kawan nak buah nama anak apa, ada setengah kawan dia kata tak, kita kena benarkan ibu yang bagi anak. Kita kata pasal apa? Dia kata dalam Quran Maryam ni, inni samaituha Maryam. Oh, kata letih dia ni. So kita kata ada ayat yang bersifat cerita. Ada juga ayat yang datang untuk memberikan kita taklif ataupun arahan, seperti mana suruh kita sembahyang contohnya, suruh kita berzakat. Maka benda-benda ni as-salah wa aqimus salah, ini ayat taklif. Wa atuz zakah, ini ayat bagi, suruh bagi zakat. Ini ayat-ayat tu yang panggil sebagai taklif. Baik, dia kata apa? Kullu lafzin arabiyyin yaridu mauridat taklif. Bila mana ayat ataupun nas dalam bahasa Arab, perkataan-perkataan Arab yang duduk dalam ayat yang biasa. Silap. Perkataan Arab yang duduk dalam konteks untuk memberi arahan syar'i. Contohnya. Itu maksud dia. Perkataan bahasa Arab, as-salah contohnya. Dia boleh digunakan dalam banyak-banyak konteks. Sebab perkataan as-salah dari sudut bahasanya maksudnya doa. So benda ni boleh pakai macam-macam cerita. Doa yang biasa, doa macam-macam. Tapi bila mana datangnya perkataan bahasa Arab ini dalam konteks memberikan taklif ataupun tanggungjawab kepada orang Islam pada waktu itu, maka dia bersifat apa? Dia bersifat mujmal. Maksudnya apa? Bila orang dengar, bila Nabi sebut wa aqimus salah, dirikan sembahyang, maka di sisi para sahabat ketika itu, orang yang ada pada waktu itu, dia tak boleh buat pandai-pandai. Dia kata apa? Oh, aku tahu solat. Boleh jadi solat ni yang angkat tangan baca doa je. Maka setiap hari 5 kali je angkat tangan baca doa. Contohnya. Tak. Maksudnya setiap perkataan Arab yang datang dalam bentuk memberikan arahan taklif, maka perkataan itu mesti dianggap sebagai mujmal ataupun dia masih lagi samar-samar. Dan kesamaan ini hanya saja boleh diatasi macam mana dia kata mauqufun bayanuhu ala Rasulillah, yang mana yang ada ultimate call ataupun last kali yang akan tentukan apakah maksud sebenar bila kata wa aqimus salah, hendaklah kamu dirikan salat. Salat yang dalam ayat itu siapa yang boleh tentukan salat yang jenis macam mana? Nabi SAW. Itu kaedah dia. Sebab tu kita selalu ulang bahasanya setiap benda yang berkaitan dengan ibadat, dia tak boleh langsung ada campur tangan daripada kita, baik dari sudut bilangan, baik dari sudut cara, baik dari sudut masa, baik dari sudut tempat, baik dari sudut bentuk dan sebagainya. Dia ada 5 benda. Dia panggil apa? Kaifiat ataupun cara, hai'ah bentuk, adat bilangan, zaman masa, makan tempat. 5 benda ni yang berkaitan dengan ibadat, semuanya ni bergantung kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bila kita sebut tentang salah, maka benda tu mujmal, sampailah Nabi ajar kita macam manakah bentuk sembahyang, macam manakah bilangan sembahyang, macam manakah tempat nak sembahyang, bilakah waktu nak sembahyang, dan bagaimanakah rupa bentuk sembahyang itu sendiri. Semua ini tidak ada orang ada autoriti melainkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Hanya ini kita kena faham. Bila sebut tentang ibadat, kita kata tadi ibadat ni merupakan tanggungjawab kita, dan tanggungjawab kita ni mesti dia asal-asalnya bersifat mujmal. Kita tak faham. Dan siapa yang boleh bagi kita faham? Hanya saja Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu Nabi sebut kata apa? Man ahdatha fi amrina ma laysa minhu. Siapa-siapa yang membuat benda yang aku tak ajar dalam urusan ibadat, fahuwa rad. Benda tu akan tertolak dengan sendirinya. Sebab apa? Kuasa ataupun autoriti untuk terangkan ibadat ini macam ni, ibadat ini sepatutnya macam ni, hanya ada pada Nabi SAW. Tidak pada para ulama, tidak pada para sahabat, dan tidak pada siapa-siapa. Hanya saja milik Nabi SAW sebagai juru cakap rasmi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kat sini Ibnul Arabi tambah lagi, dia kata melainkan perkataan-perkataan yang memang dah tak boleh nak interpret dengan maksud yang lain, maka benda tu kita kena faham macam tu. Ada pun perkataan-perkataan macam salat, maka hanya nak tentukan maksud solat dekat sini, solat yang mana, hanya siapa dia? Nabi SAW. Saya kata tadi, perkataan as-salah dalam bahasa Arab, dia asal-asalnya perkataan tu maksudnya apa? Ad-du'a. Maksudnya kalau kita kata berdoa ini salat ke tak? Kita kata yes, salat. Dari satu sudut bahasa. Tapi bila ada arahan kata wa aqimus salah, hendaklah kamu mendirikan salat. Adakah salat yang kita kata salat baca doa ni tadi? Walaupun maksudnya betul. Jadi apakah yang membezakan antara solat yang kita faham dari sudut bahasa tadi dengan solat yang kita buat 5 kali sehari ni? Kat mana pembeza dia? Nabi SAW. Gitu.
Dan banyak tuan-tuan. Sebab tu kita kena hati-hati dalam interaksi dengan nas. Macam kita selalu sebut, perkataan as-salah dalam Al-Quran juga, dalam Al-Quran juga digunakan pada tempat lain dengan maksud yang lain. Dalam Quran Allah sebut, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim. Allah kata dalam Quran, Allah kata, wahai Muhammad, khudh min amwalihim sadaqatan, hendaklah kamu pergi kutip zakat daripada mereka, tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, sebagai langkah untuk membersihkan harta benda mereka dan jiwa mereka. Kemudian selepas mana kamu kutip zakat daripada mereka, Allah kata apa? Wasalli alaihim, hendaklah kamu salat ke atas mereka. Maka sekali lagi perkataan yang sama, as-salah digunakan, wasalli alaihim, hendaklah kamu semayang ke atas mereka. Maka adakah lepas Nabi kutip zakat, Nabi pergi dekat orang-orang ni, maka Allahu Akbar, alhamdulillah rabbil alamin waladhdallin, Allahu Akbar, Allahumma salli ala Muhammad ala ali Muhammad, Allahu Akbar, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu. Allahu Akbar. Kalau orang Malaysia mazhab Syafi'i tambah sikit lagi apa? Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu wa ighfir lana wa lahu. Assalamualaikum warahmatullahi. Mazhab Syafi'i 2 kali. Wassalamualaikum warahmatullahi. Adakah itu maksud dia? Kita kata tak. Wasalli alaihi ni maksud dia apa? Maksudnya doakan kepada mereka. Perkataan salat juga. So apa yang beza tadi dengan wa aqimus salah? Kenapa kita tak boleh kata kalau kat sini pun maksud doa? Maka wa aqimus salah maksudnya hendaklah kamu berdoa lah. Bukannya sembahyang 5 waktu ni. Maka apa yang membezakan salat itu dengan salat ini? Keterangan ataupun bayan daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka tak ada ruang untuk kita berkreatif dalam masalah ibadah. Langsung tak ada ruang untuk kita berkreatif dalam masalah ibadah. Maka kita tak boleh, orang kata asal baik kita boleh buat. Tak, ibadat dia tak sifat macam tu. Doa baik ke tak? Baik. Tapi boleh tak kita buat doa waktu tempat solat dan kita tukar yang solat tu waktu tempat baik. Lepas kutip zakat aja, oh letih dok kat supermarket nak sembahyang tak. Orang lagi assalamualaikum Allah. Assalamualaikum. Sekarang pula zakat belum boleh bayar drive thru pula. Ada masjid-masjid buat drive thru dah sekarang. Oh letih amil tu nak solat. Maka kita kena faham macam tu. Baik. Selepas tu Ibn Arabi memanjangkan lagi cerita, tak apalah. Cukup. Itu je point dia. Nak kata bahawasanya semua benda tafsiran, bila mana tafsiran tu bersifat arahan dalam ibadat, maka dia kena kembali kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk terangkan. Itu maksud dia. Baik. Al-mas'alatu tsaniyah wa yuqimun. Baik. Al-Quran wa yuqimun. Tadi kita kata ada ayat ni ada wa yuqimu as-salah. Dimulakan dia start dengan perkataan, dia terangkan yang maksud salat ni tadi. Dan sekali nak start balik dengan perkataan wa yuqimun. Dia nak tafsirkan. Apa dia kata? Apa maksud wa yuqimun? Kenapa Allah SWT, kita kata dalam bahasa Arab kita belajar ada 3 fi'il. Nak perkataan terbahagi kepada 3. Ini pun Ustaz Hashimi mesti dah ajar dah. Tak? Kalau Ustaz Hashimi tak ajar, suruh dia ajar balik. Perkataan dalam bahasa Arab akan terbahagi pada 3. Dia takkan lari pada 3 jenis. Sama ada perkataan tu ialah isim ataupun noun, ataupun fi'il, ataupun verb, ataupun harf, ataupun saya pun tak tahu bahasa Inggeris kata apa. Harf ni conjunction. Boleh jadi conjunction. Ada. Dan fi'il ni pula ataupun verb pula dia ada 3 jenis. Satu dipanggil fi'il madhi, yang atau kita sebut sebagai past tense. Dan satu lagi dipanggil fi'il mudhari' ataupun kita panggil present tense, dan fi'il amar. Fi'il amar ni Arab je ada. Tak, Inggeris tak ada. Kalau kita kata go, kita nak suruh orang go, apa dia? Please go. Kita kena tambah perkataan lain. Tak? Ataupun go to hell. Yang tu tambah 2 perkataan, marahlah tu. Tak. Itu nak tunjuknya bahasa Arab kita hebat. Dia boleh manipulate dengan perkataan yang sama, dia boleh tunjuk macam-macam. Kalau kita kata kataba, fi'il madhi, tulis. Tak? Wrote bahasa Inggeris. Wrote lah kataba, lama. Yang madhi, jangan lawan ustaz betul. Astaghfirullah. Tak boleh lawan ustaz maksum.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Antara musibah dalam masyarakat kita dah, ustaz is untouchable. Musibah sebenarnya tu. Kita suruh dia takdis Nabi, dia tak mau. Tak. Kita suruh jangan lawan Nabi, dia tak lawan. Dia lawan. Tapi kita kata boleh lawan. Lawan je ustaz, bukannya kerti mana pun ustaz. Dia tak boleh pula. Dia kata tak boleh. Hormat ulama pula. Tak. Orang zaman sekarang. So kita kata kataba apa? Wrote. Kan? Telah menulis dia. Kalau yaktubu kita kata write, tulis, sedang menulis ataupun akan tulis. Kalau kita kata hendaklah kamu tulis, bahasa Arab dia ada perkataan, dia tak perlu perkataan lain, dia boleh ubah kat situ juga. Jadi uktub, kamu tulis. Tapi kalau bahasa Inggeris macam mana nak kata? Hendaklah kamu tulis, mesti kena tambah benda lain. Tak, mesti kena tambah perkataan lain. Kalau write saja dia takkan jadi arahan, dia mesti kena please write, do write, melainkan write letak tanda seru, kena angkat suara sikit lah. Tapi kalau baca buku mana ada? Nada. Kan? Itu antaranya. Bahasa Melayu kita lagi miskin, tuan-tuan tak? Ada perkataan yang nak tunjuk plural dia kena ulang. Dia tak boleh nak jumpa perkataan lain. Kita kata dalam bahasa Arab ada baitun. Contohnya, satu rumah. Kalau banyak-banyak rumah apa dia? Buyut, kan? Satu perkataan je, buyut. Kita ada dua perkataan dah sekarang. Tapi kalau bahasa Melayu dia tak boleh buat. Dia mesti kena rumah. Dan nak tunjukkan yang banyak jadi rumah-rumah, kena ulang kan? Rumah-rumah. Baju, kalau kita ada thawb, kita akan jadi siap. Ada dua perkataan dah banyak dah vocabulary kita. Tapi bahasa Melayu dia tak boleh, dia mesti akan ulang benda sama. Baju, baju-baju. Tapi kita kata kalau kanak-kanak macam mana? Kita ada tiflun dan kita ada atfal. Bahasa Arab tif dengan atfal. Dalam bahasa Melayu kanak-kanak seorang kanak-kanak kan, tak ada orang sebut seorang kanak, seorang kanak-kanak, dua orang kanak-kanak, tiga orang kanak-kanak, sampai ke mampus kanak-kanak. Tak ada. Miskin bahasa Melayu kita. Arab dia banyak vocabulary. Baik, ada tiga jenis benda ni. Tiga jenis apa? Verb. Yang mana kita sebut tadi, fi'il madhi, fi'il mudhari' dengan fi'il amar. Kataba, yaktubu, uktub contohnya. Dhahaba, yadhhabu, idhhab. Okey, baik. Sekarang ni perkataan dia salat. Salla, yusalli. Salla maksudnya apa? Telah salat. Salla Muhammadun. Muhammad telah salat. He prayed. Ada ed belakang tu. Yusalli, sedang salat. Baik. Sekarang ni kalau kita nak suruh dia salatlah kamu, maksudnya kita nak guna fi'il amar ni. Fi'il yang membentuk arahan. Macam mana? Kita akan sebut salli. Itu yang asalnya dalam bahasa Arab. Begitu. Maksudnya kita kata salla Muhammadun, Muhammad dah salat. Yusalli Muhammadun, Muhammad sedang salat. Kalau kita nak kata wahai manusia, wahai pendengar, hendaklah kamu salat, kita kata apa? Salli. Hendaklah kamu salat. Macam tu. Itu yang bahasa Arab. Baik. Kalau kita tengok dalam Al-Quran, bila mana arahan Allah Subhanahu wa taala datang untuk bagi arahan supaya hendaklah kamu salat. Baik. Arahan yang datang untuk bagi tahu ataupun untuk arahkan orang untuk salat, Allah Subhanahu wa taala dia tak gunakan dalam uslub yang biasa ataupun dalam gaya bahasa yang biasa. Boleh saja Allah Subhanahu wa taala bila mana dia nak sebut, dia akan sebut ya ayyuhalladzina amanu sallu. Contohnya. Ya ayyuhannas sallu. Ya Muhammad salli, contohnya. Allah boleh sebut macam tu. Kan? Sebab bahasa Arabnya betul. Salla, yusalli, salli. Itu maksud dia. Tapi kalau kita tengok dalam ayat-ayat Al-Quran, boleh kata semua ayat Al-Quran yang bercakap tentang arahan untuk salat, dia akan kata wa aqimus salah. Dia akan guna perkataan al-iqamah. Dia mesti akan pair dengan perkataan lain, al-iqamah. Dalam surah yang kita baca sekarang ni, wa yuqimuna salah. Allah tak kata wa yusallun. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yusallun. Allah tak kata macam tu. Orang yang beriman dengan perkara ghaib tapi dan mereka sembahyang. Allah tak kata macam tu, tapi Allah kata apa? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna salah. Rahsia dia apa? Kita jumpa selepas ini. Lama macam piu tak? Baik. Kat sini dia kata apa? Kenapa? Apakah rahsia Allah Subhanahu Wa Taala gunakan perkataan yuqimun? Instead guna perkataan yusallun terus semayang, tapi Allah kata hendaklah kamu dirikan semayang. Baik. Al-awwal
yudimuna fi'laha fi awqatiha min qawlika syai'un qa'im au daim. Pertama sekali dia kata maksud bila mana Allah selalu pairkan perkataan as-salah dengan perkataan iqamah ni, yuqimuna as-salah, yuqimun as-salah. Kenapa? Walaupun kalau perkataan yusallun pun dah cukup, maka dia nak bagi tahu bahawasanya semayang kita ni tak cukup dengan semayang. Semayang ni bukan cukup dengan kita ni angkat takbir Allahu Akbar dan kita bagi salam Assalamualaikum, maka kita telah serve ataupun telah memenuhi arahan Allah SWT. Bukan. Bila mana arahan Allah bukan sekadar untuk kita buat perlakuan, tapi arahan Allah sebenarnya nak suruh kita ni ada keterikatan ataupun komitmen kita dengan semayang. Bukan waktu kita semayang, waktu kita tak mau semayang, suka-suka kita. Waktu kita nak semayang awal, kita semayang awal, kita nak semayang lambat, kita semayang lambat. Waktu kita tak mau semayang langsung, kita tak semayang langsung, kita nak ubah waktu semayang, ikut suka kita. Tak. Bila perkataan salah, dia bukan sekadar kita buat perbuatan salat, tapi dia ada satu lagi benda, iaitu kita kena ada keterikatan kita dengan semayang. Sebab tu dia guna perkataan yuqimun. Dia kata apa maksud yuqimun? Yudimuna fi'laha fi awqatiha. Dia sentiasa, yudimun maksudnya apa? Dia berterusan dalam keadaan salat pada waktu-waktu dia. Masuk je waktu dia akan semayang. Itu sebenarnya yuqimunas salah. Sifat orang bertakwa bukan dia semayang semata-mata asal dia semayang maka dia diiktiraf sebagai orang bertakwa. Belum tentu. Orang yang disifatkan sebagai bertakwa dalam ayat ni siapa dia? Yuqimunas salah. Orang yang mendirikan salat. Orang yang mendirikan salat siapa dia? Yudimuna fi'laha fi awqatiha. Yang mana dia sentiasa, sifat dia itu sentiasa, yudimun maksudnya apa? Memang sifat dia masuk je waktu dia akan tunaikan salat, bukannya on off. Itu yang pertama sekali. Sebab dalam bahasa Arab bila kita kata syai'un qa'im, maksudnya apa? Bila kita kata satu benda tu qa'imun, maksudnya benda tu sentiasa duduk dalam keadaan macam tu. Qa'im, berdiri, dia kekal, tegak macam tu, sentiasa, bukannya naik jatuh, naik jatuh. Kan kalau kita kata benda tu naik, betul dia naik tapi dia akan jatuh, maka benda tu tak dikira sebagai qaim. Ataupun benda yang disebut sebagai qaim maksudnya benda tu akan sentiasa duduk dalam keadaan macam tu. Maka orang yang salat bukan hari ni dia salat, esok dia tak salat, lusa dia salat, tulak dia tak salat, tapi maksud yuqimunas salah maksudnya apa? Dia sentiasa melakukan salat itu pada waktunya. Dan kita tahu tuan-tuan, salat dia ada waktu dia. Allah kata innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Salat dia ada waktu dia. Dan kita sebut waktu bukan setakat kena tepati waktu, tak boleh lambat salat, kita tak boleh awalkan salat sekalipun. Tak. Kalau kita kata orang yang malas selalunya dia akan salat lambat, bahkan mungkin lepas salat, lepas waktu pun baru dia salat. So orang yang kata aku alim, rajin dan sebagainya, aku nak sembahyang lebih awal, tak ada sempat, tak sempat lagi aku nak sembahyang, siap-siap dah. Sah tak sembahyang dia tuan-tuan? Asal masuk 4:30 dia kata sebab aku sunnah 4 suku lah. 4:30 ni Asy'ariyah. Boleh tak kata macam tu? Tak boleh. Sebab apa? Sembahyang dia ada disiplin dia. Dia ada disiplin dia. Tak boleh lambat dan tak boleh awal. Dan dia kena berada dalam period dia yang disebut sebagai wajib muwassa'. Ini satu lagi istilah fiqh yang kita kena faham tuan-tuan. Istilah usul fiqh. Dia ada apa? Dipanggil wajib muwassa' dengan wajib mudayyak. Ada ibadat yang disebut sebagai wajib muwassa', yang mana kita ada masa yang panjang untuk kita buat. Maksudnya kalau kata Zuhur masuk pukul 1, Asar masuk pukul 4, maka kita boleh semayang dekat mana-mana juzuk dalam pukul 1 sampai pukul 4. Kita boleh buat macam tu. Tapi kalau kita kata puasa, muwassa' mudayyak, kita kata puasa mudayyak. Sebab apa? Start daripada terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari, kita boleh buat satu je puasa. Kita kena start pada situ. Tak boleh kata sebab aku puasa start pukul 8, aku buka puasa lambat sikit lah, macam punchcard. 9:30 start puasa, kita buka lambat lah lepas tarawih lah, flexi hours. Tak boleh. Dia tak macam tu. Tapi orang yang dalam salat dia ada. Bahkan ada hadis yang disebut macam mana Nabi SAW semayang Zuhur, tak, ataupun Asar, yang dia datang pada awal, Nabi buat tengah dan Nabi buat akhir, menunjukkan semua waktu ini harus untuk kita lakukan salat. Dan semua itu dikira sebagai mendirikan salat pada waktunya. Walaupun berbeza dari sudut afdal ataupun kelebihannya, tapi selagi mana kita buat dalam waktu dia, maka dia dikira sebagai orang yang melakukan salat dalam waktu dia. Adapun orang yang lakukan salat di luar waktunya, maka dia dikira sebagai qada. Itu istilah dalam usul fiqh juga tuan-tuan. Qada. Apa? Kita kata lakukan ibadat yang ada waktu asal tapi dia tak buat, dia buat dekat luar. Baik. Itu yang pertama.
Yang kedua dikata maksud yuqimuna salah ma'nahu yuqimunaha biitmami arkaniha wastifai aqwaliha wa af'aliha. Wa ila hadzal ma'na asyara Umar biqaulihi man hafizaha wa hafaza 'alaiha hafiza dinahu wa man dayya'aha fahuwa lima siwaha adya'. Allahu akbar. Ayat ni cantik. Walaupun saya pun tak tahu betul ke Umar sebut sebab saya tak pernah cek, tapi maknanya betul. Yang kedua, apa dia? Dia kata maksud yuqimunaha ni bukan setakat semayang asal sudah, tapi dia kata apa? Yuqimunaha biitmami arkaniha wastifai aqwaliha wa af'aliha. Semayang-semayang ni tuan-tuan tak cukup kita buat, bahkan kita kena pastikan kita telah memenuhi hak-hak kesemuanya. Seperti mana kalau kita nak buat bangunan tuan-tuan, kita kata iqamah, kita nak buat satu bangunan, kita tak boleh pakai buat, tapi kita kena pastikan foundationnya kukuh. Kita kena pastikan tapaknya bersih. Kita kena pastikan bahan-bahan yang digunakan dalam mendirikan bangunan itu betul-betul menepati spesifikasi dia. Maka macam tu juga orang yang salat, dia bukan boleh buat semayang macam tu saja, dia kena pastikan akidahnya betul sebagai foundation. Tak guna dia semayang kalau akidah dia tak betul. Maksudnya apa? Dia semayang tapi dalam hati dia masih lagi berharap selain daripada Allah SWT sebagai contohnya. Dia semayang tapi dia masih lagi rasa ada yang lebih besar daripada Allah SWT. Maka kita kata dia semayang, dia angkat takbir. Tak, kita kata semayang ni apa? Kita kata aqwalun wa af'alun muftatihatun bitakbir wa mukhtatimatun bitaslim biniyatin makhsusah. Bila kita sebut salat, ialah perbuatan dan perkataan yang bermula dengan takbir, yang disudahi dengan salam, dengan niat yang tertentu. Itu salat. Maka kalau orang tu buat macam tu, dia salat tak tuan-tuan? Dia salat. Tapi adakah dia memenuhi tuntutan iqamatus salah? Yuqimuna salah ni tadi kita kata tak. Sebab yuqimuna salah dia menuntut jauh lebih daripada benda tu. Bukan setakat dia kena takbir, bukan setakat dia kena baca Fatihah, bukan setakat dia nak kena rukuk dan sebagainya, tapi apa? Dia kena pastikan solat dia tu diasaskan dengan benda yang menepati syariat. Semayangnya, akidahnya, ikhlasnya. Semuanya kena Allah Subhanahu wa taala. Dan dia memenuhi aqwaliha wa af'aliha, dan dia juga memenuhi tuntutan-tuntutan qaul dan fi'il ataupun perkataan dan perbuatan dalam solat. Yang ni kita dah belajar dalam bab solat dalam bab fiqh. Bagaimana kita pernah tengok satu hadis Nabi SAW, hadis yang masyhur sahih yang disebut sebagai hadis musii'us salah, hadis tentang cerita orang yang solatnya huduh ataupun solatnya buruk. Satu hari Nabi SAW masuk dalam masjid dan Nabi tengok ada seorang manusia tengah semayang. Dan bila mana dia tu habis semayang, Nabi panggil dia dan Nabi kata apa? Irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Nabi kata pergi, patah balik, semayang balik. Sesungguhnya kamu tak semayang. Walaupun dia buat semayang tu. Dan berkali-kali dalam riwayat tu kata dia semayang sekali lagi. Maka Nabi kata irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Kamu tak salat lagi. Walaupun perbuatan salat itu, perkataan itu dah ada, tapi Nabi masih lagi kata benda tu tak dikira sebagai mendirikan semayang. Nabi kata irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Sampailah sekali dia kata dia surrender, tak tahulah nak buat macam mana Nabi. Aku semayang pun tak betul-betul. Tolonglah ajak aku. Maka dalam hadis tu ulama-ulama sebut apa? Kesalahan yang Nabi nak highlight dalam hadis ni apa dia? Dia semayang dalam keadaan tidak tamakninah. Maksudnya apa? Rukuk. Tapi rukuknya macam orang panggil apa? Patuk ayam tu. Maka benda tu juga dikira sebagai tidak solat. Maka kita kena pastikan salat bukan setakat kita buat perbuatan, tapi dia kena penuh penghayatan dan dia kena penuh dengan kesedaran kita buat apa. Maka kalau kita faham benda tu, maka dah tak timbul isu niat contohnya. Tak, kita selalu bincang tentang masalah macam mana nak niat dalam semayang. Sedangkan niat itu akan datang sekiranya kita faham dengan apa yang kita buat. Mustahil orang tu boleh semayang tanpa niat kalau mana dia dah faham dah apa yang dia buat. Baik. Maka kat sini dia kata apa? Wa ila hadzal ma'na asyara Umar biqaulihi. Dan dalam konteks ini, dalam isu ini, Umar pernah bercakap, Umar Al-Khattab dekat sini, dia maksudkan, dia kata apa? Man hafizaha wa hafaza 'alaiha. Dalam salat Umar Al-Khattab dia sebut ada dua benda. Pertama dia kata man hafizaha, siapa-siapa yang menjaga salat. Kemudian wa hafaza 'alaiha. Kemudian dia juga menjaga salat. Kalau kita terjemah kat Melayu macam tu, man hafizaha, dan yang kedua man hafaza 'alaiha. Ada beza kat situ. Orang yang salat dia kena hifzus salah dengan kena muhafazah 'ala salah. Dia ada dua benda. Maksudnya hafizaha maksudnya dia betul-betul semayang mengikut rukun dan syarat yang ditentukan. Kemudian muhafazah 'alaiha, apa dia? Dia kena sentiasa committed dengan semayang dia.
Bukan sekali sembahyang memang cantik, lepas tu sebab dia ahli sunnah wal jemaah, di sembahyang time raya, sembahyang sunat raya dengan hari Jumaat je. Sebab dia ahli sunat dan ahli Jumaat. Ramai kita kata ahli sunnah, anak ahli sunnah wal jemaah, tapi tak pernah tengok pun muka dia kat masjid melainkan hari raya dengan sembahyang Jumaat. Kita kata betul dah, dia tak tipu dah, sebab dia ahli sunat dengan ahli Jumaat je. So kita kata tak mau macam tu. Bukan macam tu maksud dia. Orang tu ialah dia hafizah ala salah dengan muhafazah ala salah. Sebab tu tuan-tuan, subhanallah, kalau kita tengok dalam surah Al-Mu'minun, Allah SWT bila dia nak terangkan ciri-ciri orang yang beriman, kan, kita tahu surah tu, Allah kata apa? Qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Allah mulakan dengan salat. Orang yang beriman, yang berjaya ini, siapa dia? Orang yang salatnya khusyuk pertama sekali. Dan Allah terangkan banyak sifat lain. Walladzina hum apa ni? Anil lagwi mu'ridun walladzina hum li furujihim hafizun. Semua dan akhir sekali Allah cerita apa? Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Allah mulakan ayat tu, ciri-ciri orang yang beriman dengan sebenar-benar keimanan ialah solatnya khusyuk, solatnya betul. Kemudian akhir juga Allah tutup dengan ciri-ciri orang beriman ialah orang yang walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Sekali lagi tentang salat. Tadi cerita tentang salat, kualiti salat, satu lagi cerita tentang komitmen terhadap salat. So itu tuntutan kita. Salat bukan setakat nak suruh elok, tapi dia juga kena jadi agenda yang terbesar dalam hidup kita. Maka Umar kata orang yang semayangnya bagus dan dia sangat committed dengan salat dia dari sudut waktunya, dari sudut masanya, maka hafizah dinahu, dia telah menjaga agamanya. Orang macam ni, orang yang mampu untuk solat dengan baik dan dia juga solat dia ni bukan main-main, bahkan solat merupakan benda yang paling besar dalam hidup dia, maka dia telah sebenarnya menjaga agama dia. Wa man dayya'aha fahuwa lima siwaha adya'. Dan siapa-siapa yang tak boleh jaga solat dia, baik dari sudut kualiti dan baik dari sudut masa, keterikatan dan komitmen dia dengan solat, fahuwa lima siwaha adya', maka dia, orang yang macam ni, untuk benda-benda yang lain dia pasti akan lagi tak mampu nak jaga. Kalaulah dia ni kata dia ni bagus, dia ni hebat, tapi semayang dia tak boleh nak bagus, percayalah dia tak akan boleh bagus untuk benda-benda yang lain. Ada orang kata dia ni bagus, tak semayang pun bagus, kita percayalah bila mana hak Allah SWT yang paling besar sekali dia tak jaga, dia tak akan mampu untuk jaga benda yang lain. Sebab tu kita kata untuk memilih satu-satu benda, pertama sekali kita kena tengok apa dia? Salat. Dan benda ni praktis kita daripada zaman dulu. Ulama-ulama kita bila nak pilih orang, dia akan tengok salat dulu. Kita akan tengok salat dulu. Nak bercakap benda yang lain, kita tengok salat dia macam mana dulu sebelum benda-benda yang lain. Mak-mak, ayah-ayah nak pilih menantu, jangan tengok slip gaji dulu. Slip gaji nombor 2 tengok juga. Semayang saja tak ada kerja pun susah juga. Tapi kita kata benda yang mula-mula sekali apa dia? Salat. Kena tengok tu dulu. Zaman-zaman dulu kita kata lain. Zaman dulu, sebab tu kaedah dulu orang kata apa? As-sukut alamatu ar-ridha. Maksudnya mak ayah akan cari pasangan untuk anak dia yang terkurung dalam rumah di dalik tabir dengan malu-malu tadi. Maka mak ayah akan tunjuk dekat dia, yang boleh tak kahwin dengan orang macam ni? Maka dia pun senyap nak cakap, ya malu, tak mau cakap sebab nak. Maka ulama kata orang perempuan, anak dara, as-sukut alamatur ridha. Dia diam tu tandanya dia setujulah tu. Kalau dia tak setuju, dia akan cakap dia tak setuju. Tapi zaman sekarang kita dah lain. Dia anak perempuan buat balik power dia kat rumah. Dia tunjuk dekat mak dia. Mak inilah bakal menantu mak. Maka mak dia pun tengok lebih kurang senyap, atas bawah tengok dengan berantai, dengan berserubang. Tapi tak boleh nak cakap sebab kalau marah takut anak dara merajuk. Maka anak dia pun, bang tak apa bang, as-sukut alamatur ridha. Mak senyap tu tanda setujulah tu. Pakai juga kaedah tu, tapi pakai kat mak pula sekarang ni. Mak pula malu-malu. Allahumma salli ala Muhammad. Maka apa? Kita kata solat dia bukan sekadar cerita tentang perlakuan, tapi dia cerita tentang keterikatan solat kita. Dan dalam Quran tuan-tuan, ada 2 tempat sekurang-kurangnya dalam Quran dia cerita tentang maksud solat ataupun tujuan solat kita kena buat. Apa dia? Pertama, satu dalam surah Taha, setingat saya, Allah kata apa? Wa aqimis salata li dzikri. Kamu solat tujuan apa? Supaya kamu ingat aku. Itu tujuan mula-mula salat. Wa aqimis salata li dzikri. Hendaklah kamu tunaikan salat untuk ingat aku. Sebab tu kita tengok cantik sangat Allah susun semayang tu. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr
Bila mana masuk waktu salat, Allah kata apa? Bila mana tergelincirnya matahari dan terbenamnya matahari dan waktu fajar, kamu kena salat. Sebab apa? Hidup kita akan sentiasa berputar-putar dalam 3 sela masa ini. Kita bangun mula-mula sekali, sebelum kita buat apa-apa, Allah suruh kita salat. Kita kerja bagai nak cari rezeki, Allah suruh kata berhenti dulu, kamu kena salat. Sebab kamu kena ingat, aku lebih besar daripada kehidupan kamu tadi. Kita letih, Allah kata sebelum kamu berehat untuk puaskan kamu punya keinginan, kamu kena ingat kamu ada Tuhan, kamu kena salat. Kita balik maghrib, sebelum kita nak jumpa anak bini kita, Allah kata kamu kena ingat ada lagi besar daripada anak bini kamu, iaitu salat. Dan sebelum kita tutup mata kita waktu isyak, ada benda yang lebih besar daripada tidur kita, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kehidupan kita akan sentiasa berada dalam naungan Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita dan zuriat kita golongan yang menunaikan salat. Baik, kita nak pindah pada ayat ketiga, tapi kalau start panjang pula tentang maksud infak. Apa maksud wa mimma razaqnahum yunfiqun? Macam mana tuan-tuan? Saya demokrasi. Kalau majoriti 2/3 kata sambung sampai 8:45, saya sambung. Kalau kata ustaz tak mau menyampah dah, kita berhenti. Sambung. Yang depan memang, sebab tu duduk kat depan, yang belakang tu yang concern utama. Sambung ke tak? Sampai 8:45. Muslimat lah kita bagi. Muslimat tak mau, geleng kepala dah. Macam 8:40, beza apa dengan 8:45? 5 minit. Macam mana? Solat dulu lepas tu saya pun tak mau tunggu dah. Solat dulu, lepas ni tok imam mau balik, tok siap pun tutup pintu. Muslimat belajar seorang-seorang. Baik, sambungkan teruskan. Sambungkan teruskan. You leave no choice. Sambungkan teruskan tak? Baik, sikit je lagi tuan-tuan. Boleh tak? Sikit lagi. Kita tak tahu, mungkin minggu depan dah tak ada dah. Al-ayah thalithah, qauluhu ta'ala wa mimma razaqnahum yunfiqun. Baik, selepas itu ciri yang seterusnya, orang yang bertakwa selepas mana dia beriman dengan benda gaib, dia sangat committed dengan solat dia, kemudian ada sebahagian daripada harta dia akan allocate bukan untuk diri dia. Orang yang beriman dia ada benda macam ni. Dia ada unsur yang bersifat dia dengan Tuhan, itu orang beriman. Tapi tak cukup setakat tu, orang yang bertakwa dia ada juga hubungan dia dengan sama manusia. Dia bukan setakat salat, tapi dia betul imam keluar lah. Oh, Haji Suhaimi. Alhamdulillah. Ustaz Hashimi ada? Allah. Ustaz. Maka bukan setakat dia dengan Tuhan, tapi dia juga kena pastikan hubungan dengan manusia dia settle. Macam mana? Dia kena pastikan wa mimma. Min dekat sini tuan-tuan. Min, wa mimma asal perkataan daripada min dengan ma. Min kat sini apa tuan-tuan? Min kita tahu dalam bahasa Arab, dan kita sebut tadi, kita ada perkataan, ada isim, ada harf, ada fi'il. Dan tadi kita kata ada fi'il, sekarang kita nak belajar tentang harf. Min ialah harf ataupun conjunction. Dan min, selalunya kita faham maksudnya min apa dia? Min ni maksudnya dari. Selalunya orang akan terjemah dari. Tapi dari tak cukup. Dalam bahasa Melayu dia ada perkataan dari je. Lepas tu tak boleh nak jumpa dah benda lain. Daripada sikit pun sama juga. Tapi bahasa Arab min dia boleh jadi macam-macam fungsi. Ada maksud min dipanggil min bayaniyah. Min yang bersifat keterangan. Dia nak cerita benda-benda ni, apa benda ni, konteksnya apa? Konteksnya min benda ni. Maka tu disebut sebagai min bayaniyah. Ada min yang disebut sebagai min ibtida'. Min daripada saya datang masjid minas sa'ah thaminah ila sa'ah tasi'ah contohnya. Maka min dekat situ maksudnya min ibtidaiyah. Dan ada juga min dipanggil apa? Min tab'id. Min tab'id. Min sebahagian. Min yang menunjukkan sebahagian. Dia bukan nak tunjuk bermula daripada mana, berakhir daripada mana. Dia bukan nak cerita tentang apakah maksud ayat tu, tapi dia nak kata apa? Sebahagian daripada benda yang lain. Maka kat sini Allah kata apa? Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Min apa kat sini? Kita kata min tab'id. Min tab'id. Maksudnya sebahagian daripada rezeki aku, dia ada benda yang dia akan buang bukan untuk kepentingan diri dia. Itu sifat orang beriman. Maksudnya bila dia dapat je rezeki, dia kena faham awal-awal lagi. Dia dapat 100, bukan 100 milik dia. Ada hak orang lain dekat situ. Dia dapat 1000, dia faham 1000 kat situ bukan semua hak dia. Gaji bulanan dia, walaupun dia rasa dia kerja, orang yang bertakwa dia kena rasa ada sebahagian daripada rezeki yang dia dapat adalah milik orang lain, bukannya duit dia semata-mata. Itu sifat orang yang bertakwa. Min, sebahagian, bukan semua.
Baik, apa maksud yunfiqun? Dia kata fiha mas'alatan. Ada dua masalah ataupun ada dua isu. Pertama sekali fi istiqaqin nafaqah wa hiya ibarah anil itlaf. Pertama sekali maksud nafaqah ni apa dia? Maksud nafaqah ni kita habiskan ataupun kita habiskanlah, senang cerita. Itlaf ni maksudnya kita hancurkan, kita habiskan, kita bagi tak ada. Kita ada RM10, kita nafaqah. Maksudnya apa? Daripada ada RM10 habis. Itu maksud infak. وللتأليف نفقة في لسان العرب معان أصحها الإتلاف وهو المراد ها هنا يقال نفق الزاد ينفق إذا فنيا. Entabah tu bahasanya. Kemudian dikata maksudnya apa? Isu yang pertama maksud infak. Dia ada banyak maksud, tapi maksud yang dipakai dekat sini apa? Maksudnya kita habiskan, kita hancurkan. Kita ada RM10, kita hilangkan RM10 itu. Itu maksud infak. Masalah kedua, al-mas'alatu tsaniyah fi wajhi hadzal itlaf. Baik. Maksudnya perkataan nafaqah dia boleh jadi macam-macam. Asalkan kita buang je duit kita, kita gunakan, kita bagi dia habis, bukan kita simpan, maka benda tu dipanggil nafkah. Beza dengan kita simpan. Kita ada duit, kalau kita simpan tak panggil nafkah. Asal saja kita keluarkan duit kita, kita habiskan duit kita, maka benda tu dikira sebagai nafkah dari sudut maksud asal. Tapi dekat sini dia kata apa? Apakah yang menjadi maksud habiskan duit, yang mana benda ni dijadikan sebagai ciri orang yang bertakwa? Adakah semua jenis kita asal kita habiskan duit kita maka kita dikira bertakwa? Kita dapat duit, kita pergi enjoy, masuk disco, oh aku nafkah, ni cara orang bertakwa. Kita kata adakah tu maksud? Yes, dari sudut bahasa dia habiskan duit dia, dia nafkahkan duit dia pada zuk dan sebagainya. Betul, dari sudut bahasa dia telah menafkahkan duit dia pada zuk, maka kayalah zuk dia. Tak? Tuan-tuan kau tak tahu zuk apa? Oh, saya pula yang tahu, malunya. Sebab dulu saya kerja bank Rajihi. Depan Rajihi tu ada zuk. Zuk. Dia memang zuk betul. Dan insya-Allah dekat Al-Quran Allah kata zuk innaka antal azizul karim. Baik. Maka yang maksud dekat sini, yang menjadi ciri orang beriman yang dia habiskan harta. Harta macam mana cara habiskan sampailah dia ni diiktiraf sebagai orang yang bertakwa? Kat sini dia kata apa? Wa dzalika yakhtalif. Boleh jadi macam-macam cara. Orang ini dianggap sebagai orang yang bertakwa bila mana dia habiskan duit dia. Sebahagian daripada harta dia habiskan. Macam mana cara dia habiskan duit dia? Boleh macam-macam dia kata. Illa annahu lamma ittasala bil madhi takhassasa min ijmalihi jumlah wa ba'da dhalika takhsis ikhtalafa al ulama fihi ala khamsati aqwal. Ulama-ulama berbeza. Cara yang disebut dalam, yang dimaksudkan dalam wa mimma razaqnahum yunfiqun, yang mana ciri orang yang bertakwa dia habiskan harta dia. Macam mana cara nak habiskan? Ada 5 pendapat dekat sini yang menyebabkan dia tu dikira sebagai orang yang bertakwa. Apa dia? Al-awwal annahu zakah al-mafruḍah. Yang maksud dari sebahagian daripada rezeki dia keluarkan, maksudnya apa? Dia keluarkan zakat. Maksudnya infak dekat sini apa dia? Zakat. Maksudnya orang yang beriman, orang yang bertakwa, dia beriman dengan Allah dengan perkara yang gaib, kemudian dia lakukan salat dengan baik, kemudian dia juga mengeluarkan zakat. Pertama. Pendapat yang kedua yang kata zakat mafruḍah ni ialah an Ibnu Abbas. Ibnu Abbas punya pendapat. Yang kedua, annahu nafaqah ar-rajuli, annahu nafaqatur rajuli ala ahlihi. Qala Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud kata maksud nafaqah dekat sini ialah apa? Nafaqah seorang ketua keluarga yang ketika mana dia infak ataupun dia memberi nafkah kepada ahli keluarga dia. Orang yang bertakwa, ketua keluarga, dia sembahyang bagus, apa? Masjid tak pernah tinggal, tapi tiba-tiba keluar dakwah selalu, tiba-tiba tak tinggalkan rezeki untuk anak dia. Adakah itu ciri orang bertakwa? Mengikut Ibnu Mas'ud tak? Sebab orang yang bertakwa dia salat dan dia juga wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dia keluarkan sebahagian harta dia. Macam mana? Dia memberikan nafkah kepada ahli keluarga dia. Dan yang ketiga, ats-tsalis sadaqatut tatawwu'. Maksud mengeluarkan sedekah dekat sini, maksudnya memberi nafkah dekat sini ialah sedekah yang bersifat tatawwu' ataupun sunat. Maksudnya dia sentiasa buat keluar zakat yang bukan compulsory, tapi dia memang nak bagi. Itu ciri orang yang bertakwa. Seterusnya, yang ni pendapat daripada Ad-Dhahhak. Ar-Rabi', pendapat yang keempat, annahu wafa'ul huquq al-wajibah al-'aridah fil mal bi ikhtilafil ahwal ma'ada zakah. Yang keempat, dia kata maksud wa mimma razaqnahum yunfiqun, orang yang menghabiskan harta dia ni, kat sini maksud dia apa? Orang yang menunaikan kewajipan monetary dia yang wajib selain daripada zakat. Kita tahu dalam masalah duit dia akan boleh jadi macam-macam benda yang jadi wajib. Contohnya zakat, bila mana cukup haul dengan nisab maka benda tu kira wajib kena bagi zakat. Dan ada juga benda-benda yang lain
yang menjadi kewajipan orang tu berkaitan dengan duit dia selain daripada zakat. Contohnya dia ada kafarah, kan? Kita kata orang yang ada kafarah, contohnya dia boleh tak bayar, orang tak tahu pun, tak ada orang boleh tangkap dia, tapi dia tetap keluarkan juga atas dasar takwa dia kepada Allah. Apa kafarah tuan-tuan? Contohnya dia bersumpah, aku tak mau tengok bola malam ni, demi Allah tak tengok bola malam ni, Kedah lawan Pahang. Tiba-tiba balik, oi tak boleh jadi ni. So macam mana? Dia tengok dan kena kafarah. Antara kafarah yang boleh buat apa dia? Dia kena keluarkan duit dengan memberi makan kepada orang miskin. Lah kan? Fa kaffaratuhu it'amu 'asharati masakin aw tutimuna dan sebagainya. So kita kata apa? Kafarah ni merupakan tanggungjawab keuangan dia. Dan itu yang dimaksudkan dalam ayat ni. Kafarahnya, damnya, apa lagi? Dam ni lah orang panggil apa? Dam yang kita pergi haji tamattu' tu, kita kena bayar. Dan tuan-tuan kan hukum dia bukan dam kapit yang makan lompat terbang tu, bukan. Dan seterusnya, yang pendapat yang kelima dia apa dia? Al-khamis anna dzalika mansukh biz zakah. Pendapat kelima dia kata ayat ni dah mansukh dengan kewajipan ataupun penurunan ayat berkaitan dengan zakat. Maksudnya asal-asalnya benda ni terpakai ayat ni, tapi selepas mana zakat maka kita semua bertumpu pada zakat dah. Tak cerita dah pasal dekat sini. So ada 5 pendapat dia kat sini. Dan saya rasa dah 8.40. Syukurlah setakat tu. InsyaAllah kita akan sambung lagi pengajian kita pada tahun ni. Minggu depan insyaAllah. Tentang apakah maksud yang sebenar. Dan kita akan tengok konsistensi ataupun orang panggil apa? Konsistennya ayat tentang salat, iman dan zakat. InsyaAllah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.